Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan membincangkan berkaitan bab yang keempat, subtopik yang ketujuh iaitu subtopik yang terakhir, 4.7 iaitu pembiakan tumbuhan. Kita telah pun mempelajari tentang pembiakan manusia dan segala perkara yang berkaitan tentang pembiakan manusia. Jadi sekarang kita akan masuk kepada pembiakan tumbuhan, di mana seperti mana yang telah kita pelajari bahawa tumbuhan juga adalah merupakan organisma hidup dan salah satu sifat daripada sifat-sifat organisma hidup adalah melakukan pembiakan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga adalah menjalani proses pembiakan bagi meneruskan kelangsungan hidup spesies atau generasi tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Jadi kita akan lihat bagaimanakah tumbuh-tumbuhan ini membiak bagi mengekalkan spesies mereka dan menghasilkan organisma yang baru. Okey, jadi apa yang akan kita pelajari dalam subtopik ini adalah kita akan melihat mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga, mewajarkan proses pendebungaan, memerihalkan proses persenyawaan, dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan, memerihalkan proses pencambahan biji benih, menyelesaikan masalah apabila pencambahan tidak berlaku. Jadi, apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, kemungkinan kita akan hanya berbincang berkenaan dengan objektif yang pertama dan objektif yang kedua sahaja. Ya. Okey, jadi sekarang ni dalam pembiakan tumbuhan membiak dengan dua cara, ya, iaitu dengan cara pembiakan aseks dan pembiakan seks. Jadi pembiakan aseks kita telah pelajari pada awal tajuk ini, dan apa yang akan kita pelajari dalam subtopik yang terakhir ini adalah berkaitan dengan pembiakan seks di dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi bahagian organ pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan yang menjalani pembiakan seks ini adalah bunga. Jadi kalau kita lihat bunga pada pokok-pokok yang ada, sebenarnya bunga itu adalah merupakan organ pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Jadi kita akan terus melihat bagaimana bunga ini dan strukturnya menjalani pembiakan bagi menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baru. Jadi kita akan lihat terusnya tentang struktur dan fungsi bahagian bunga. Jadi bunga adalah merupakan organ pembiakan di mana di dalamnya terdapat semua sistem pembiakan jantan dan juga betina. Jadi kita akan melihat apakah struktur bunga yang ada dan bagaimana fungsi setiap struktur bunga ini. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat, seperti biasa kalau kita lihat bunga akan ada bahagian yang ini, ya, kita panggil dia sebagai ranggi, bahagian bunga. Jadi ranggi ini, kita panggil dia ranggi. Fungsi dia biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey, itu adalah ranggi. Bahagian bawah ranggi ada sepal. Ya, ini sepal. Apa fungsi sepal? Biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuduk. Ya, jadi sebelum bunga ini terhasil seperti ini, dia berada di dalam kuduk dan bahagian luar kuduk itu adalah merupakan sepal. Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian tengah bunga. Ini adalah bunga raya.
Jadi bentuk dia seperti ini. Okey, bahagian tengah bunga yang ini adalah merupakan bahagian yang dipanggil sebagai pistil. Pistil adalah merupakan organ pembiakan betina bunga yang terdiri daripada stigma. Ini stigma. Stil, dia punya batang ni. Kemudian bahagian tengah-tengah bunga yang bulat ni adalah ovari. Dan di dalam ovari ada struktur yang dipanggil sebagai ovule. Jadi stigma, stil, ovari dan ovule adalah merupakan struktur di dalam organ pembiakan betina bunga yang dipanggil sebagai pistil. Seterusnya, pada bahagian ini juga, bahagian atas ini, ada yang dipanggil sebagai stamen. Dipanggil sebagai stamen. Stamen adalah merupakan organ pembiakan jantan bunga. Dan dia terdiri daripada dua bahagian, dua struktur, iaitu anther, ini yang bulat ni di hujung sekali, dan filamen yang memegang struktur anther ini. Jadi kalau kita lihat, ini asal dia dan diperbesarkan, dan ini adalah anther. Di dalam anther ini ada bunga yang membawa gamet jantan. Jadi inilah struktur bunga yang sangat penting dalam proses pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap struktur ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi diharapkan kamu dapat menghafal nama-nama struktur bunga ini dan juga fungsi-fungsi setiap bunga, struktur bunga yang ada. Okey, so di bahagian bawah ini, seterusnya, okey. Seterusnya kita akan melihat kepada apa yang dipanggil sebagai proses pendebungaan. Okey, di dalam proses pembiakan tumbuh-tumbuhan, peringkat pertama yang akan berlaku adalah proses pendebungaan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Okey, kita akan lihat sebentar lagi. Sebelum itu, bunga sebenarnya terdiri daripada dua jenis, iaitu bunga bisex dan bunga unisex. Bisex, perkataan BI itu bermaksud dua. Unisex, uni bermaksud satu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bunga bisex dan bunga unisex ialah bunga bisex ialah bunga yang mempunyai satu bunga itu mempunyai kedua-dua struktur pembiakan jantan dan betina. Manakala unisex, bunga unisex bermaksud satu bunga itu hanya mengandungi satu jenis organ pembiakannya sahaja. Sama ada mengandungi organ pembiakan jantan iaitu stamen ataupun organ pembiakan betina iaitu pistil. Jadi contoh bunga yang unisex yang hanya mengandungi satu bunga, satu jenis organ pembiakan sahaja adalah bunga jagung dan bunga betik. Ini contoh, dua contoh tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga unisex. Manakala bunga bisex ini biasanya ada pada pokok seperti pokok bunga raya. Jadi ini contoh pokok betik di mana bunganya hanya mengandungi satu jenis organ saja, sama ada betina ataupun jantan. Pokok betik dan pokok jagung. Jadi kita boleh lihat di sini struktur yang sebenar, bagaimana rupa bentuk bunga jantan dan bunga betina bagi pokok betik dan juga pokok jagung. Okey, so setelah melihat kepada jenis
jenis bunga, iaitu bunga bisect dan bunga unisex, kita akan melihat pula kepada proses pendebungaan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Okay, proses pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga yang matang dari enter ke stigma. Jadi tadi cikgu dah sebutkan bahawa di dalam enter mengandungi butir atau biji debunga. Dan apabila enter ataupun biji debunga ini sudah matang, maka enter ini dia akan pecah dan menyebabkan butir debunga ini akan keluar dan berpindah ke stigma. Dan stigma ini kita tahu adalah merupakan salah satu daripada struktur di dalam pistil, iaitu organ betina bunga. Jadi apabila butir debunga yang matang dari enter berpindah ke stigma, maka itulah yang dipanggil sebagai pendebungaan. Okey, enter yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga ini. Jadi bagaimana butir debunga ini berpindah ke stigma, itu akan dibincang selepas ini. Ada pelbagai cara, dan bagaimana cara pemindahan itu berlaku, kita panggil sebagai dibantu oleh apa yang dipanggil sebagai ejen pendebungaan. Okey, sebelum itu kita akan lihat dahulu jenis-jenis pendebungaan. Okey, jenis pendebungaan ada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Jadi ada dua jenis pendebungaan, pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pendebungaan sendiri? Pendebungaan sendiri bermaksud butir debunga daripada enter dipindahkan ke stigma pada pokok yang sama tapi bunga yang berlainan. Itu yang pertama. Yang kedua, butir debunga daripada enter dipindahkan ke stigma pada bunga yang sama, pokok yang sama. Jadi bermaksud pemindahan daripada enter, iaitu butir debunga daripada enter ke stigma berlaku pada bunga dalam pokok yang sama. Sama ada pada bunga yang sama ataupun bunga yang lain tapi pada pokok yang sama. Jadi jika proses pemindahan butir debunga ini berlaku pada pokok yang sama, maka itu yang dipanggil sebagai pendebungaan sendiri. Pokok yang sama, berlaku dalam satu pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk pula adalah pemindahan butir debunga daripada pokok A ke pokok B, iaitu berlaku pemindahan antara pokok, iaitu butir debunga daripada enter pokok A dipindahkan ke stigma pada bunga di pokok yang berlainan, pokok B. Jadi bermaksud melibatkan pokok yang berbeza. Jadi jika berlaku pemindahan debunga ini ke stigma pada pokok yang lain, maka ini dipanggil sebagai pendebungaan kacuk. Okey, jadi kena faham jenis-jenis pendebungaan ini. Cikgu ulang semula. Jika berlaku di dalam pokok yang sama, itu adalah pendebungaan sendiri. Dan jika berlaku pada antara dua pokok yang berbeza, maka itu adalah pendebungaan kacuk, tapi dalam spesies yang sama sahaja. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana proses pemindahan itu berlaku. Seterusnya, seperti yang disebutkan tadi, untuk berlakunya pemindahan butir debunga ke stigma, ia memerlukan bantuan, dan bantuan itu akan dilakukan oleh apa yang dipanggil sebagai ejen pendebungaan. Mesti ada ejen yang membantu proses pemindahan butir debunga dari enter ke stigma. Jadi ejen pendebungaan ini ada beberapa, antaranya adalah angin, haiwan,
serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga. Jadi angin, haiwan, serangga serta manusia boleh menjadi pembantu ataupun apa yang disebut sebagai ejen pendebungaan dalam membantu memindahkan butir debunga dari anther ke stigma. Okey, jadi kita lihat apakah ciri-ciri bunga dan ejen pendebungaan yang sesuai berdasarkan kepada bunga tersebut. Jadi apakah ciri-ciri yang ada pada bunga yang menentukan ejen pendebungaannya? Jadi antara ciri-ciri bunga yang ejen pendebungaannya adalah haiwan dan serangga adalah butir debunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga antaranya rangginya besar dan berwarna-warni, mempunyai nektar dan berbau harum, menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Dan contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Jadi bunga-bunga daripada pokok-pokok ini, pokok durian, rambutan, betik dan sebagainya, ejen pendebungaannya adalah haiwan dan serangga, dan sebab itulah bunganya terdiri daripada ranggi yang besar dan berwarna-warni serta berbau harum yang akan menarik minat haiwan dan serangga untuk datang dan singgah ke bunga ini. Ini cara bagaimana butir debunga itu dipindahkan. Sekarang kita lihat bunga yang didebungakan oleh angin. Ciri-ciri dia berwarna putih atau pudar, stigma yang panjang dan berbulu, butir debunga yang banyak, kecil, licin dan ringan, filamen dan stil yang panjang. Dan contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Okey. Jadi itu dua ejen yang dibincangkan di sini. Maksudnya bunga, ciri-ciri bunga yang mempunyai ejen pendebungaan terdiri daripada haiwan dan serangga, dan begitu juga ejen pendebungaannya adalah angin. Masing-masing mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang sesuai dengan ejen tersebut. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada apakah kelebihan pendebungaan kacuk. Jadi pendebungaan kacuk menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Pendebungaan kacuk mempunyai banyak kelebihan, dan kelebihan-kelebihan ini menjadikan dia lebih baik berbanding pendebungaan sendiri. Okey, jadi di sini kelebihan dia, pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tanaman mempunyai variety yang baru. Biji benih lebih berkualiti. Pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Okey, jadi sampai di sini dulu. Tak boleh panjang-panjang, tak boleh banyak lama-lama. Cikgu nak kamu baca dahulu, fahamkan dahulu, ingat dahulu apa yang kita bincangkan sebentar tadi berkaitan dengan pembiakan tumbuh-tumbuhan, dan kita berhenti dulu pada kelebihan pendebungaan kacuk. Kita akan ulang semula yang ini nanti minggu hadapan, dan kita akan teruskan dengan beberapa perbincangan lepas ini, sebab dalam tajuk ini masih banyak lagi yang perlu kita bincangkan. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Harapkan semua dapat mengingati dan memahami serta cuba untuk mengingati konsep yang dipelajari dalam pembiakan tumbuhan ini. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.